Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Al-Fadhil Ustaz Fitri hafizahullah. Saya muliakan Tuan Imam Ayahanda Haji Abdul Razak. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada beliau dan kebaikan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para ahli jawatan kuasa Masjid Al-Urmadi dan Tuan Imam pada malam ini, Fadil Ustaz Ridwan, dan seluruh ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak pelajar, para santri, dan seluruh yang mengikuti majlis kita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kefahaman berkat kita berkumpul mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi adat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk menghidupkan munasabat yang tertentu yang terkait dengan tarikh atau sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Isra dan Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan tentang nuzul Al-Quranul Karim, peringatan tentang peperangan Badar, dan seluruhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengikat hati kita dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpul dengan tujuan tersebut sudah pastilah kita katakan tidak menjadi apa-apa kesalahan, malah ianya merupakan salah satu qurba, tanda dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana menghadiri majlis yang sebegini untuk mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebagai tanda kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai baginda Nabi adalah fardun dan kefarduan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu para ulama menulis kitab-kitab dan perbahasan berkenaan dengan masalah ini, dan ditafsirkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan seumpamanya, menunjukkan perhatian mereka yang besar terhadap apa yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu detik hidup Nabi kita Muhammad melainkan kesemuanya adalah bermanfaat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hela nafas baginda Rasul adalah bermanfaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemuanya ditulis, kesemuanya dirakamkan dalam sejarah, dan bukan itu sahaja, malah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya yang agung yang mulia dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan peristiwa yang agung ini. Karena itu berkumpul sedemikian ia mungkin tidak dilakukan pada zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus sedemikian, tetapi maqasid atau tujuan yang sama saja adalah untuk kita mengingati dan mengulang semula perbahasan tersebut, melihat keagungan dan kemuliaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan itu adalah tuntutan dalam syarak. Karena untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan melainkan dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cintakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kepada Sayyidina Muhammad, qul,
Ya Nabi Allah, ya Sayyidana Muhammad, wahai Nabi Allah, katakan kepada mereka, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan itu sahaja, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosa-dosa kalian. Maknanya nak dapatkan cinta Allah, tidak ada jalan lain melainkan dengan Rasulullah. Kalau kita kata jalan nak sampai kepada cinta kepada Allah adalah jalan solat, kita tak akan boleh melakukan solat kalau kita tidak melihatnya daripada Rasulullah dan tak mendengar dan belajar daripada apa yang telah ditunjukkan daripada Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian seperti mana kamu mengetahui atau kamu melihat aku menunaikan solat. Kalau kita kata nak sampai kepada Allah melalui jalan puasa, maka puasa kita tidak akan diterima kalau tidak bertepatan dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin tunaikan haji dan umrah dengan jalan kita sendiri, tak akan boleh kalau tidak dengan jalannya Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dan juga umrah kalian daripada aku, kata Rasulullah. Mana semua jalannya daripada Rasul. Dan pintu utama kita kepada Allah adalah Sayyidina Rasul. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini hanyalah satu bahagian daripada keagungan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Rasul. Dan bukan ini sebagai satu bentuk untuk ditinggikan kedudukan Nabi, karena Nabi memang sudah tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini salah satu bentuk daripada ketinggian yang telah Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan baginda Rasul, ketinggian kedudukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadirin yang dirahmati Allah, perhimpunan kita malam ni moga-moga mendapatkan kecintaan tersebut. Moga-moga habis pertemuan kita ini menambahkan ta'zim kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap syariat yang telah diutuskan melalui jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, yaitu pada sebahagian malam hari, minal masjidil harami, daripada masjidil haram, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna hawlah, yang telah kami berkati kelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada abdun tadi, linuriyahu, yakni linuriya abda, min ayatina, daripada tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan subhana. Perkataan subhana ini adalah maksudnya adalah mentanzihkan Allah atau menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Itu satu. Maknanya permulaan ayat lagi Allah Ta'ala telah tanzihkan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Kalau kita mengaji dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, berkenaan Isra' dan Mi'raj inilah ada sebahagian orang yang mengatakan bahawa Allah berada di langit kerana Nabi pergi ke langit. Jadi katanya Allah di langit. Kalau tidak, berapa Nabi naik ke langit kalau Allah tidak duduk di langit? Ini orang yang orang panggil apa? Akalnya kurang sempurna. Faham? Jadi kita kata Allah sendiri pada permulaan ayat telah sebut subhana, maha suci Allah daripada apa yang kamu akan fikirkan, daripada apa yang kamu telahkan. Telahan tersebut tidak benar. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai dengan siapa pun, dengan apa sekalipun. Dan kerana itu,
Kalau kata ada orang sebut kata Allah berada di langit dengan dalil Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, ini dalil kepada kurangnya pengetahuan mereka terhadap ketuhanan. Bukan kita maknakan kita reti, tak, kita memaklumkan apa yang telah disebutkan oleh para ulama dan para awliya illahi salihin tentang perkara tersebut. Itu satu. Yang kedua, subhana juga dengan makna ditinggikan ataupun diletakkan dengan perkataan ta'ajub, karena peristiwa malam ini peristiwa yang ta'ajub semuanya, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa. Maka biasanya orang ketika melihat suasana ataupun perkara yang luar biasa, dia akan sebut subhanallah. Tamam? Maka karena itu dimulakan oleh Allah dengan subhana. Jadi ada dua yang disebutkan oleh para ulama tentang maksudnya bagi perkataan Allah, kenapa dimulakan dengan subhanalladzi asra bi'abdih. Maka disebutkan tentang perkara ini, dan ada lagi jawapan ulama yang lain tentang perkara tersebut, cuma kita ringkaskan kepada dua jawapan tersebut tadi. Ada ulama yang bahas pula kenapa dalam surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah, kenapa dalam surah Al-Isra' dimulakan dengan Subhana, kenapa, apa hikmahnya, itu semua dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab yang lebih luas. Cuma hari ini kita cukup tumpu kepada dua perbahasan tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyebut subhanalladzi asra bi'abdih. Perkataan asra bermakna perjalanan malam, dan perjalanan malam ini Allah Ta'ala membawa siapa? Dan asra biasanya dibawa dengan kenderaan. Sebab itu tak disebut dengan subhanalladzi amshi bi'abdih atau amshiya bi'abdih. Tak disebut dengan perjalanan, dibawa dengan jalan, tak, dibawa dengan asra. Perkataan asra, jalan malam yang menggunakan kenderaan biasanya. Dan kemudian Allah Ta'ala gunakan perkataan abdi, bi'abdihi, iaitu dengan hambanya. Tak digunakan dengan perkataan birasulihi, atau tidak digunakan dengan birasulihi atau binabiyihi. Tak digunakan dengan perkataan nabi ataupun rasul, tapi khususnya kepada perkataan rasul. Kenapa? Karena maqamul ubudiyah, kehambaan itu lebih tinggi daripada maqamul risalah, kata ulama. Kenapa? Karena melihat kepada sudut mana ambilannya, sudut mana yang dilihat pada sudut ta'alluqnya. Kalau dita'alluq dengan khaliq, maka hamba adalah keterkaitan dengan khaliq. Dan kalau keterkaitan dengan makhluk, maka dia berkait dengan risalah. Karena Rasul diutus untuk menyampaikan daripada khaliq kepada makhluk. Manakala abdun adalah hubungan hamba tadi dengan khaliq itu sendiri, pencipta. Maka karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan perkataan abdi, iaitu dengan perkataan hamba lebih lagi digunakan daripada perkataan rasuli, karena menunjukkan kepada maqamul ubudiyah itu adalah maqam yang tertinggi, yang di sini juga memahamkan kepada kita bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kedudukan kehambaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi ketinggian kedudukan baginda Rasul setelah 10 tahun baginda berdakwah di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi telah mencapai peringkat ubudiyah, peringkat kehambaan yang paling tinggi pada waktu ketika umur baginda Nabi 50-an. Jadi waktu Nabi Isra' ni, waktu ni umur berapa Nabi? 50. Umur Nabi 50. Nabi diutus pada umur 40. 10 tahun selepas itu, dalam sebahagian pandangan mengatakan karena diisra'kan Nabi 1 tahun sebelum Nabi SAW diisra' dan dimi'rajkan, berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kita kira, naknya bukan 50, naknya umur lebih kurang dalam 52 tahun. 52 tahun ataupun ya lebih kurang itu, 52 tahun Nabi SAW diisra'kan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Dan bila mana disebut dengan kehambaan tersebut, maka Nabi kita telah sebut oleh Allah Ta'ala dengan perkataan hamba, bermaksud baginda telah memenuhi seluruh sifat kehambaan
yang melayakkan baginda untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik, adik nak sembang ke nak ceramah? Nak ceramah, mai duduk sini. Bersbi ustaz ni, mai duduk ni. Mai duduk sini. Nak sembang ke nak ceramah? Nak sembang duduk diam, dia dengar pasal Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Mai duduk depan tadi, duduk depan tadi, awak duduk belakang balut serban lah apa semua ni, mai duduk depan ni. Mai duduk depan ni dengar ni. Tak ada apa. Ustaz tak marah. So duduk depan, mai duduk depan ni, duduk depan abang ni. Ni depan abang baju merah ni. Tengok duduk comel elok eh. Duduk tepi dia. Bagus. Betul. Elok. Dengar sampai habis. Boleh? Baik. Budak-budak kalau main masjid boleh duduk dengar ceramah dulu daripada sembang macam tu tadi ni, tak apa. Orang yang tahu kata ni ada majlis ilmu. Jangan halau mereka tu je. Jangan halau mereka, kerana nanti mereka akan takut untuk duduk dalam masjid. Mereka akan pergi tempat yang tak halau mereka. Di mana? Kedai kopi, tak halau. Dia akan duduk kat kedai kopi depan ni. Lagi lama duduk kedai kopi, dia kalau pergi masjid buat apa? Dia kata kerja duduk marah kami je. Dah tak marah, suruh main duduk depan. Boleh dek? Boleh. Ni faham maksudnya. Baik. Jadi peristiwa ni yang bawa jalan siapa? Yang bawa jalan Allah. Allah yang bawa jalan. Jadi tak pelik kalau kata Nabi SAW dibawa oleh Allah daripada Madinah, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan tak sampai 1 malam. Sebab tu digunakan lailan dengan nakirah. Dia tak guna al-lail dengan ma'rifah. Nakirah dengan makna ba'dil lail, kata ulama, dengan sebahagian malam. Sebahagian tu adakah makna 1/2 malam? Tak, sebagian ulama kata mungkin lebih kurang daripada tu lagi. Sama ada 1/3 malam atau 1/4 malam sahaja digunakan oleh Nabi SAW, dibawa oleh Allah untuk menjalani perjalanan yang luar biasa tersebut. Bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam perjalanan tersebut. Naik ke Sidratil Muntaha, turun naik sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan kewajipan untuk menunaikan solat 5 waktu, di mana kita akan syarahkan sebentar lagi. Jadi kesemua tadi berlaku dalam tempoh berapa masa? Lailan, ay ba'dul lail. Itu sebahagian malam ataupun sedikit sangat daripada masa malam tersebut digunakan perjalanannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa ini peristiwa yang merupakan kewajipan bagi kita untuk beriman dengannya. Sebab tu kata ulama, siapa yang mengingkari peristiwa Isra' Nabi, maka kafir hukumnya. Kafir. Kerana Isra' disebut dalam hadis, dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau siapa yang ingkar dengan Isra', maka kafir hukumnya, karena dia mengingkari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapa yang ingkar dengan Mi'raj Nabi SAW, maka hukumnya adalah mubtadi' dhal, yakni ahli bid'ah yang sesat, ataupun disebut dengan fasik, orang yang fasik tapi tak kafir. Orang yang ingkar dengan dengan Mi'raj, maka dia tidak kafir. Kecuali kalau orang tanya, kamu ingkar tak dengan Mi'raj Nabi? Kata, ya, saya ingkar dengan Mi'raj dengan makna sekali dengan Isra'. Saya tak percaya dengan Mi'raj Nabi, termasuk Isra', kata dia. Kerana Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, naik ke langit yang tertinggi. Jadi perjalanan tu yang diingkari. Maka kalau perjalanan yang kedua diingkari, karena tidak disebut dalam Quran secara sarih, tak sebut secara jelas, disebut secara ghairu sarih dalam surah An-Najm. Dan itu disebutkan tentang perjalanan Nabi SAW, tetapi tidak secara jelas perkataan ataupun kalam Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal tersebut. Dipaham oleh ulama dengan mafhum daripada kalam tersebut. Jadi kerana itu kata ulama, orang yang ingkar dengan Isra' kafir, yang ingkar dengan Mi'raj maka dia fasik, mubtadi' dhal.
iaitu sesat dan menyesatkan. Kerana itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita adalah umat yang percaya dengan perkara tersebut, beriman dengan perkara tadi dengan sepenuh keimanan, dan kita meletakkan bahawa apa yang dilihat oleh Nabi seakan kita melihat perkara tersebut, dan kita sering membaca dan mengulang-ulang perkara tersebut setiap tahun. Dan saya sendiri ada karang sebuah risalah kitab berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Ini kitabnya Gurindam As-Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Ini dalam bahar basit, macam baca Burdah Al-Imam Al-Busiri. Ini kitab ni saya karang berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebanyak 113 bait. Yang saya siap karangan ni di Mesir pada tahun 2020, 14 Mayu, pada bulan Ramadan. Siap kitab ni saya karang, menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, dan ini kita baca sekarang ni, tengah duk baca di pondok saya di Zawiyah Nasiriyah setiap hari Jumaat. Mengambil sunnahnya para ulama terdahulu, kalau setiap kali masuknya bulan Rajab sebenarnya akan dibuat majlis bacaan kitab Isra' dan Mi'raj. Kalau dulu ulama-ulama kita dulu baca kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Fatani, dan ada yang baca dengan kitab-kitab yang pelbagai lah. Ada yang mengulang bacaan kitab. Kalau di Mesir dibaca kitab Najmuddin Al-Ghaiti, Syekhul Al-Mufti, ulama besar Al-Azhar Al-Syarif satu ketika dahulu, dan alim kabir. Beliau mengarang kitab berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, dan ramai ulama yang mengambil i'tina ataupun perhatian dengan perbahasan tentang peristiwa tersebut. Dan bila disebut bi'abdihi, perkataan bi'abdihi, maka dijelaskan situ kata Nabi kita Isra' dan Mi'raj dengan badan dan ruhnya sekali. Nampak? Lepas tu kalau tidak, seorang tak akan disebut dalam bahasa Arab dengan abdun, melainkan orang ni tergabung di antara ruh dengan jasad. Atau Allah Ta'ala tak sebut asra bi ruhihi ataupun asra bi jasadihi, tak, bi abdihi dengan makna gabungan jasad dan ruh. Kerana apa? Kerana berlaku ingkar kepada Nabi setelah Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, menunjukkan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dengan jasad dan roh. Kerana kalau berlaku dengan roh, mimpi, tak ada orang akan ingkar. Sebab kita pun duk mimpi. Malam-malam kata pergi ke Jepun, jalan kot celah-celah lorong di Jepun tu, lepas tu jumpa dengan kawan tu, jumpa kawan ni. Semalam papa Jepun tu dia kata dalam 2 minit kot sampai pula di Mekah, dia kata. Duduk Mekah pula. Jadi esok pagi bangkit tidur, cerita dekat bini kita, cerita dekat anak-anak kita. Agak mereka nak ingkar tak, kata pembohong lah. Tak ada siapa pun akan ingkar. Sebab dia kata mimpi. Mimpi ni benda yang boleh berlaku kepada siapa-siapa pun. Tapi peristiwa Isra' Mi'raj ni diingkari oleh golongan musyrikin. Sehingga mereka mai dengar dengan Nabi. Ada seorang ni mai jumpa dengan Rasulullah. Kata dia, kamu pergi ke mana? Kata, semalam saya baru balik daripada Baitul Maqdis. Ni barusan semalam. Kamu baru balik hari ni, katanya. Mereka pun tahu perjalanan nak pergi ke Baitul Maqdis tu ambil masa lebih kurang dalam 1 bulan perjalanan pergi dan balik. Macam mana kamu boleh pergi dalam 1 malam? Pergi waktu malam, balik sebelum subuh. Lagi dia pakai tepuk tangan. Dia bukan setakat dia seorang, dia pergi panggil orang kawan-kawan pula mai jumpa dengan Nabi Muhammad Sayyidina Rasul. Lepas tu suruh Nabi terang pula. Ulang sekali lagi tadi, hang cakap apa tadi? Dan semalam kamu pergi mana? Dan semalam saya baru balik daripada Baitul Maqdis, kata Rasul. Pakat tepuk tangan, pakat tepuk dahi. Ada hadis, ada hak tepuk dahi, ada hak tepuk tangan, ada pakat lawan gelak, ada kata gila dah dia. Dan mereka pun tahu kata Nabi tak pernah keluar daripada Makkah Al-Mukarramah menuju luar daripada bumi Makkah. Sepanjang beberapa tahun Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, Nabi tidak pernah keluar daripada Makkah, melainkan untuk pergi berniaga bersama dengan bapa saudara Nabi dan pergi bersama dengan Maisarah, pembantu kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Itu pun sampai di mana? Di Busra. Itu tidak sampai lagi ke Syam. Maksudnya tak dalam sebahagian Syam, tidak sampai ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab mereka lebih kenal Rasul daripada anak bini mereka lagi, lebih kenal daripada anak-anak mereka lagi. Jadi sebab tu bila mereka tanya kepada Sayyidina Rasul SAW, dan mereka gelak dengan apa yang disebut oleh baginda Rasul, dan mereka minta pula untuk Nabi terang berkenaan dengan pintu-pintu yang ada di Baitul Maqdis, berapa pintu yang ada. Kita pun kalau kata pergi Masjidil Haram 40 kali pun, kita bukan duk fikir pintu.
Ada orang pergi Masjidil Haram, nak tanya ni siapa paling banyak kali pergi ni, ada buat umrah apa semua sekali. Cuba terang kat kita, ada berapa daun pintu Masjidil Haram? Tak payah tanya pintu, daun pintu. Jenuh nak terang, dia kata saya bukan pergi tengok pintu. Saya pergi bawa orang pergi ke Mekah, nak kata nak pergi ke Kaabah dan jumpa Rasulullah. Baik kalau ke Madinah pula, betul kamu pergi Madinah, cerita kat saya berapa tiang Masjid Nabawi. Ha mampu. Tak ada siapa pun tak ada kerja, kira tiang dia kata. Nah, saya bukan pergi kerana tujuan tu. Dan ni ditanya, kerana apa? Kerana untuk nak memperolok-olokkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawapan tersebut dengan diperlihatkan rupa Masjidil Aqsa pada ketika itu dengan sebiji Masjidil Aqsa tadi dilihat, dan Nabi boleh terangkan satu persatu dengan apa yang dilihat oleh baginda Rasul melalui gambaran tersebut. Itu pun tak percaya lagi. Berjumpa Sayyidina Abu Bakar. Sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dikata, tengok sahabat kamu Muhammad bawa cerita baru pula. Dia kata dia pergi ke langit jumpa dengan Tuhan dia. Pergi ke Masjidil Aqsa satu malam, balik sebelum subuh. Semalam pi, sebelum subuh dah balik. Boleh percaya ke orang macam ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kata khabar dari langit pun saya percaya yang disebutkan oleh baginda Rasul, dah lagi dengan peristiwa yang macam ni, saya beriman dengan apa semua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu digelar Sayyidina Abu Bakar dengan As-Siddiqul Akbar. Nah, orang yang paling membenarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada orang yang boleh untuk nak mempertikaikan keimanan baginda Rasul. Ramai yang murtad pada ketika tersebut kerana menganggap Nabi gila, menganggap bahawa Nabi telah menyampaikan peristiwa yang tidak benar. Nanti hadirin yang dirahmati Allah, ini peristiwa yang membenarkan ataupun yang membezakan antara iman dengan kufur, yang membezakan di antara sesuatu yang kebenaran ataupun an-nur dengan az-zulmah, cahaya dengan kegelapan. Nanti hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kita Muhammad, saya tidak malam ni bukan nak cerita semua pasal Isra' dan Mi'raj. Kita ambil nubzah daripada Isra' dan Mi'raj. Perjalanan panjang Nabi kita dengan dibawa dengan burak dan seumpamanya tadi ni, biasanya mungkin ibu ayah dah selalu dengar dah benda tersebut. Malam ni kita nak cerita perjalanan panjang Nabi yang pertama untuk menjelaskan kedudukan Nabi. Buktinya dalam perjalanan itu disebutkan tentang kedudukan baginda Rasul seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Dalam kitab ini disebutkan Ad-Durusul Mustafadah Minar Rihlah. Apa dia pengajian yang kita boleh ambil daripada rihlah Nabi SAW. Ini saya tak cerita semua, no. Malam ini ceramah dipanggil, ini bukan baca kitab. Jadi saya ambil sebahagian daripada apa yang boleh kita ambil daripada perjalanan tersebut. Nanti akan datang lagi ada penceramah lain akan cerita pula pasal Isra' Mi'raj, dia akan cerita dengan sudut lain pula mungkin. Jadi malam ni saya cerita apa yang kita boleh ambil daripada perjalanan tadi. Kerana dia ada dua perjalanan. Perjalanan malam daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah, kemudian pergi ke Madian, kemudian pergi ke Baitul Laham, kemudian sampai di Tursaina di Mesir, kemudian menuju ke ke Baitul Maqdis, lalu di tempat-tempat yang pernah dilalui oleh para nabi yang terdahulu. Di Taibah Nabi berhenti semayang, itu tempat yang Nabi akan berhijrah nanti. Jadi Nabi dah datang dulu, dah memberkati tempat tersebut. Dan Sayyidina Jibril kata, hadzal makan, ini tempat yang kamu solat tadi adalah tempat daru itu Taibah, dan itu adalah tempat muhajarah, itu tempat kamu akan berhijrah nanti wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pergi ke Madian. Madian tempat Nabi Allah Musa pernah bermalam ataupun berteduh di bawah satu batang pokok bidara. Jadi Nabi SAW pergi duduk di bawah pokok tersebut dan solat 2 rakaat di bawah pokok tadi. Kemudian pergi pula ke Tursaina di Mesir, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW dibawa pula pergi ke mana? Ke Baitul Laham. Baitul Laham tempat Nabi Allah Musa Isa alaihi salam dilahirkan. Tamam?
Jadi apa dia yang Nabi dibawa tempatnya? Dibawa ke tempat Nabi akan berhijrah, dibawa ke tempat Nabi Musa, dibawa ke tempat Nabi Isa, dibawa ke tempat Sayyidina Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis. Dan di Baitul Laham dan kawasan sekitarnya tadi diberkati oleh Allah Ta'ala, barakna haulahu. Kenapa? Karena tempat tadi tempat persinggahan para Nabi, dan tempat Nabi kita juga menyinggahinya. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahawa Baitul Maqdis berasa dalam hatinya. Baitul Maqdis pun ada perasaan, karena Nabi tidak pernah menyandar lagi di tiang masjidnya. Kata Al-Imam Salih Hishami dalam kitab beliau Al-Isra' wal Mi'raj. Ni kitab ni. Beliau muhaddis kabir. Kata ada riwayat yang menyebutkan bahawa Masjidil Aqsa mengadu kepada Allah bahawa para Nabi telah menyandar di tiang-tiangku, tapi Rasulullah saja tidak sandar lagi. Jemputlah Rasulullah untuk datang, ya Allah. Maka Nabi datang dan pernah menyandar di tiang dalam Masjidil Aqsa. Dan malam tu pelik kerana ada satu pintu yang tidak boleh ditutup pada malam tersebut. Qisis ataupun orang-orang yang jadi padri yang menjaga Masjidil Aqsa pada ketika itu, malam-malam mereka akan tutup pintu Masjidil Aqsa. Jadi satu malam tu dia kata dia nak tutup pintu tu tak boleh. Panggil berapa puluh orang pakat nak tolak pintu tu, tak boleh tutup. Pintu dia macam dua pintu macam ni, nak tutup pintu tu terlekat. Maka kata ketua kepada padri tersebut mengatakan, malam ini akan datang makhluk Allah Ta'ala yang paling agung menunaikan solat di sini. Karena itu pintu ni tidak boleh ditutup untuk menyambut kedatangan beliau. Siapa yang datang malam tu? Sayyidina Rasul SAW. Jadi perjalanan tadi kalau kita lihat, perjalanan singgah bawah pokok tempat Nabi Allah Musa, singgah tempat dilahirkan Nabi Allah Isa, singgah di masjid yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kesemua ni siapa? Kesemuanya ulul azmi minar rasul, ulul azmi minar rasul. Dan semua ni adalah orang-orang yang pernah mendapatkan ujian besar dengan umat. Dan Nabi kita Muhammad dibawa untuk pergi ke tempat tersebut karena Nabi baru sahaja kehilangan dua orang yang dikasihi, iaitu siapa dia? Sayyidina Abu Talib, bapa saudara Nabi, dan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi. Dua orang ni kehilangan, maka kesedihan pada tahun tersebut sehingga dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka bagi mengelakkan kesedihan, dan kemudian lagi berat musyrikin Makkah timpakan perkara yang tidak baik kepada Nabi. Waktu tu lagi huduh mereka punya perangai. Waktu ada Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidina Abu Talib, saya sebut Sayyidina, no? Karena saya berpegang dengan pandangan Abu Talib minan najin, orang yang berjaya di akhirat nanti, masuk syurga Allah Ta'ala. Tamam. Ada orang pegang dengan pandangan kata dia masuk neraka apa semua. Tidak, itu pandangan tu khilaf dengan ulama. Tapi saya pegang seperti yang disebut oleh Syekh Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitabnya kitab dia? Ingat tak kitab dia? Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dalam kitab tu dinukilkan pandangan keberjayaan ataupun diberikan kejayaan oleh Abu Talib masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi itu ada pandangannya dan disebut dalam kitab-kitab para ulama. Maka sebab tu saya sebut dengan Sayyiduna Abu Talib. Baik. Dan kalau dia tak masuk syurga pun nanti di akhirat, kalaulah tengok-tengok dia tak masuk syurga, kurang-kurang saya pun tak jadi segan nanti. Apalah saya sebut dah Sayyiduna. Kalau dia masuk syurga, saya kata dia masuk neraka, takkan nanti masalah nanti saya kalau saya masuk syurga nanti, moga-moga jumpa dengan Abu Talib, nanti saya nak kata macam mana dekat dia. Abu Talib tengok saya tu, oh dia ni dulu duk kata ni, no? Duk kata aku masuk neraka dulu, dia ni, no? Ni macam mana ni? Agak-agak ahli syurga tak akan ada lah perasaan tu, tapi kita lah kena reti lah waktu tu. Tak. Jadi kurang-kurangnya kalau tak masuk syurga, tak apa, tak ada masalah apa. Memasukkan menyebutkan orang yang dalam neraka masuk ke syurga, tak ada masalah apa. Tapi menyebutkan orang dalam syurga masuk neraka, ada masalah. Boleh? Silap sebut orang yang dalam neraka masuk syurga. Itu kata Indonesia, orang Indonesia kata mendingan saja. Benda tu masih ringan lagi. Tapi kalau sebut orang yang dalam syurga masuk neraka, ni masalah ni. Lepas tu macam orang duk bincang Gautama Buddha, kan? Gautama Buddha tu yang tokong Buddha tu. Buddha ni siapa dia, orang kata?
Sebab Buddha lebih awal lagi daripada zaman Nabi Allah Isa AS. Bahagian kajian kata, ada yang buat kajian kata kalau tengok balik ajaran dia sama macam ajaran Islam. Ada 8 lapis mulia apa semua kali Buddha kan. Cuma bukan kita bincang tentang agama Buddha, kita bincang tentang Gautama Buddha tu. Ada sebahagian kata dia Nabi. Dia Nabi kepada umat pada zaman tersebut sebelum Nabi Allah Isa AS. Sebab di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tak ada Nabi. Tapi dia sebelum zaman Nabi Isa. Tanya dia Nabi, sebahagian kata macam tu. Baik, kalau kita kata tak, dia bukan Nabi, macam mana kita nak selamatkan dia akhirat nanti? Tengok dia Nabi, dia nak buat macam mana? Kita tak kata ajaran Buddha betul, tak. Cuma kita kata pembawa ajaran tersebut pada permulaan, ya mungkin dia Nabi. Baik, cuma kita nak selamat iman kita macam mana? Takut-takut tersilap menyebut kata dia ni Nabi tapi bukan Nabi. Dan takut juga silap sebut kata dia bukan Nabi tapi sebutnya dia Nabi. Macam mana kita nak jaga? Ambil yang disebut oleh Imam Bajuri rahimahullah. Imam Bajuri kata apa? Imam Bajuri kata kalau jumpa keadaan macam tu dan kita tidak kenal Nabi ni betul Nabi ke tidak, maka kita kata kalau dia Nabi, kalau dia Nabi saya beriman. Kalau dia bukan Nabi maka saya tidak beriman dengan dia. Sebut itu selamat insya-Allah. Jadi kalau kita kata dia ni Nabi ke ni? Nama dia ni fulan ni. Jadi kalau dia Nabi saya beriman. Kalau dia bukan Nabi saya tidak beriman dengan dia. Di akhirat nanti selamatlah kita insya-Allah. Tapi kalau kita kata dok dia bukan Nabi, macam jazam sangat supaya kita hidup zaman dia. Tengok-tengok di akhirat nanti Nabi, cari mampus kita. Kita dah menidakkan seorang Nabi Allah. Tak kacau kita nanti. Ya tidak, saya dengan apa yang saya tahu lah. Saya tahu apa kamu pakai teka tadi. Mana kamu tahu aja. Dan Nabi-Nabi pun ada yang diceritakan oleh Allah nama-nama mereka dan disebutkan kepada Sayyidina Rasul, dan ada yang tidak diceritakan. Nama dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang kau tadi. Boleh. Jadi Abu Talib, Sayyidina Abu Talib wafat saja Abu Talib dengan Khadijah, Sayyidatina Khadijah, maka lebih teruk lagi apa yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Dan bila Nabi dibawa berjalan oleh Allah, Allah bawa jalan pergi mana dulu? Bawa berjalan pergi ke tempat Nabi Musa, bawa jalan tempat Nabi Isa, bawa jalan tempat datuk Nabi Sayyidina Ibrahim. Orang ni kalau ada kaitan dengan dia, kalau tempat dia berjalan, dia akan rasa tenang. Betul tidak? Ini tempat-tempat orang yang pernah dapat ujian besar juga dulu. Nabi Isa pernah dapat ujian besar daripada kaum dia, sampai dituduh dia Tuhan, sampai disalib, dia bertangkap dia nak bunuh dia. Nabi Allah Musa juga sama, ujian dia berat. Jadi dibawa Nabi pergi ke tempat-tempat tersebut. Macam tu jugalah kita kalau kata nak bagi tenang hati jiwa, kena pergi jumpa juga. Ada orang kadang dia nak selamat jiwa, dia kata tak tenanglah jiwa duduk di kampung. Dia pergi mana lepas tu? Dia pergi Switzerland. Lagi pening sebab nak kena keluar duit. Cuba pergi lawat makam Tok Wan kita. Cuba balik kampung pergi tengok apa ni tiang-tiang rumah nenek kita dulu. Lalu di kampung yang ni orang-orang kekasih-kekasih kita dulu pernah duduk. Yang tu kadang lebih menenangkan jiwa pada ketika tersebut daripada pergi ke tempat-tempat yang tak ada kaitan dengan kita. Pergi ke Makkah, Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan yang paling agung sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak selamatkan jiwa. Baik, salahkah pergi ke Switzerland? Tak ada salah apa. Tak ada salah apa. Boleh kan? Tapi tak ada kaitan dengan kita apa-apa lah. Takutlah Tok Wan kita daripada Switzerland kan, dia tengok gelap dia pun. Kata Tok Wan saya dulu Switzerland tak? Jangan main-main. Tak apa. Boleh lah pergi. Jadi kalau pergi ke tempat yang ada kaitan dengan kita tu, dia akan lebih tenang. Macam itulah baginda Rasul. Hikmahnya Allah Ta'ala bawa pergi ke tempat-tempat tadi. Untuk apa? Untuk nak ingatkan balik bahawa mereka ini juga pernah mendapatkan ujian semisal denganmu ya Rasulullah, ya Habiballah, dan kamu lebih lagi daripada tu. Ujian kamu lebih berat daripada mereka. Tapi sekurang-kurangnya bila bertemu kembali dan melihat balik dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, sekurang-kurangnya akan menerbitkan balik suasana dan juga nostalgia, dan kemudian akan menerbitkan perasaan tenang pada ketika sampai di tempat-tempat yang barakah sedemikian. Dan ini menunjukkan kata disunatkan kita melawat tempat-tempat berkat. Nak lawat. Anak Allah sendiri bawa Nabi pergi ke tempat-tempat yang sedemikian. Tempat Nabi Isa dilahirkan, pergi. Kena ada niat nak pergi ke Baitul Maqdis. Dan bila Allah Ta'ala sebut daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna haulahu tadi ada apa dia? Ada Tursaina, dan ada jabal-jabal yang mulia yang ada di Palestin. Dan ni kenapa tempat tadi diberkati? Karena kata ulama di tempat ini keluarnya para aqtab, para autad, para abdal,
para nuqaba dan nujaba di kalangan para wali-wali Allah Ta'ala keluar daripada tanah-tanah tersebut, daripada bumi-bumi yang agung ini. Itu diberkati tempat tersebut. Faham? Ini kelilingnya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perjalanan tadi menunjukkan keagungan Nabi. Hal itu disebutkan antaranya Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi bahawa Nabi diampunkan dosanya dahulu dan akan datang, dan tak ada di kalangan para Nabi sebelumnya dimaklumkan oleh Allah sedemikian. Dan lagi sakan lagi, perjalanan malam tu Nabi dibawa dalam keadaan bawah, dalam keadaan baru bangkit daripada tidur. Betul? Dalam hadis sebut Nabi sedang tidur di celah Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihimassalam. Jadi Nabi dibawa tidur waktu tu, maksudnya dalam keadaan tidak isti'adat. Berbeza dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu nak pergi bertemu dengan Allah, nak bermunajat dengan Allah di Tur Saina, Nabi Musa bersedia terlebih dahulu sebelum perjalanan. Faham? Dan Nabi Musa pergi sendiri perjalanan tersebut. Nabi kita Muhammad dan pergi pula 40 hari, 40 malam. Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan tidak bersedia, keluar pula tu main daripada tingkap, daripada bumbung, nak abang kata benda ni pelik. Lepas tu Jibril tak main ketuk pintu. Selalunya Jibril main ketuk pintu, tapi hari ni tak. Nak abang kata ni pelik ni malam ni buat aku tingkap, buat aku tingkap, buat aku bumbung tu, buka bumbung rumah Sayyidina Khadijah. Bawa Nabi pula main ke Masjidil Haram, bawa pula main pula ke Hijr Ismail. Dalam satu riwayat digabung riwayat ni, bawa pergi ke Bi'ru Zamzam, telaga Zamzam, belah dada Nabi SAW kali yang keempat dalam riwayat. Sebagian riwayat kata kali yang kelima, dibelah dada Nabi kita Muhammad SAW. Dada Nabi dibelah 4 kali. Kali pertama di kampung Bani Huzail, kampung Bani Sa'ad, minta maaf, kampung Bani Sa'ad, waktu Nabi dibelah oleh Sayyidatina Khadijah umur dalam 8 tahun. 8 tahun waktu tu. Dah lagi muda daripada tu. Nabi dibelah dada Nabi kita Muhammad SAW oleh Sayyidina Jibril dan dibuang daripada dada Rasulullah SAW, dan disebut oleh Jibril, hadhihi apa dia? Apa sebutannya? Apa dia tadi? Syarimi? Lupa pula kita pun. Saya kata hadhihi. Ni hadis lah, tak ada sebut suka pula lagi, buat pala pula. Nabi kata hadhihi hadzus syaitani minka. Ini adalah bahagian syaitan daripada hatimu ya Rasulullah. Apa makna bahagian syaitan dalam hati? Ada orang syarah kata ini bahagian waswas syaitan. Ini ulama syarah Imam Dardir rahimahullah kata ini bahagian waswas syaitan. Jadi kalau diambil dada hati jantung Nabi, ini Nabi tengok depan mata, tak kena bius. Dilihat depan mata Rasulullah, jantung Nabi dibelah oleh Sayyidina Jibril, dibasuh dengan air Zam-Zam, dikeluarkan hazzus syaitan. Dia ada gumpalan dalam hati Nabi yang katanya warna hitam gelap, dikeluarkan. Dia kata hadhihi hazzus syaitan minka, dikeluarkan. Ulama kata ini bahagian waswas syaitan. Maksud syaitan tidak akan mampu mewaswaskan Nabi SAW. Ini satu pandangan. Dan kalau dengan pandangan ni, nanti kalau orang yang baca lebih sikit dan mengaji lebih sikit, dia akan kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, syaitan tak boleh dekat dengan dia, padahal tak kena belah dada pun. Sayyidina Umar boleh tak syaitan dekat dengan dia? Tak boleh dekat, padahal dia belah dada Sayyidina Umar, tak belah dada. Tapi macam mana syaitan tak boleh dekat dengan Rasulullah? Syaitan boleh dekat dan kena belah dada pula. Itu sebahagian ulama seperti Maulana Abu Yazid Muhammad Alawi Maliki, Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala mengatakan bahawa makna yang disebutkan oleh sebahagian ahlullah yang dikeluarkan hazzus syaitan tadi bukan tempat waswas, tapi tempat rahmat Nabi kepada syaitan. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidak kamu wahai Rasulullah diutuskan melainkan rahmat kepada sekalian alam. Min jumlatil alam adalah syaitan. Syaitan termasuk alam tersebut. Maka kalau tak dibuang, maknanya Nabi akan bersifat rahmat kepada syaitan. Dan kemungkinan Nabi akan doa, ya Allah, Allahumma arham syaitan, ya Allah rahmati syaitan, jangan siksa syaitan. Dan Nabi sifat rahmat kepada umat luar biasa. Dan bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, syaitan itu musuhmu dan ambil dia sebagai musuh,
maka waktu tersebut tidak boleh lagi untuk dijadikan syaitan itu sebagai untuk diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi perlu mengambil musuh, maka dibuang awal daripada hati Nabi, daripada jantung Nabi, perasaan rahmat tadi kepada syaitan. Faham? Itu makna dia. Jadi bukan maknanya kata Nabi boleh untuk didekati oleh syaitan. Dan ini makna yang ada pada Rasul lebih tinggi lagi daripada itu. Sebab tu dibuang perasaan rahmat tersebut, dimasukkan hikmah dan ilmu yang luar biasa. Bayangkan 5 kali basuh, 5 kali dimasukkan, atau 4 kali basuh, 4 kali dibelah, 4 kali dibersihkan. Bagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebersih-bersih hati makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah jantung hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk isti'dad, persediaan bagi menerima wahyu Allah Ta'ala yang agung, dan bagi melihat dan memperhatikan bahawa Nabi tidak sama dengan kita sama sekali. Lepas ni salah kepada ada orang yang kata Nabi sama dengan kita aja. Nah, yang kita nak agung lebih-lebih buat apa? Orang kalau cakap macam ni, suruh dia duduk dalam hutan, duduk seorang-seorang. Dan kemudian kalau kata duduk dalam hutan pun, kijang pun lari daripada dia. Nah, sebab orang macam ni busuk, mulut busuk, hati busuk, nah, jiwa busuk. Sebab tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk Allah Ta'ala mengenal aku, kata Rasulullah, melainkan maradatil jin dan juga ins, kecuali yang sombong dan takabur di kalangan manusia dan jin. Dua ni saja yang tak kenal Rasulullah SAW. Kenal Rasulullah, kenal nama? Tak, bukan kenal nama, kenal kedudukan Rasulullah SAW. Seluruh makhluk Allah Ta'ala kenal. Bangsa ular kenal Nabi SAW. Bangsa binatang buas kenal Nabi SAW. Bangsa ikan kenal Rasulullah SAW. Makhluk dalam laut kenal Rasulullah SAW. Makhluk di langit kenal Rasulullah SAW. Dan semua-semuanya menunggu Rasulullah SAW. Tapi manusia dan jin yang sombong ni tak akan kenal Rasulullah. Bukan tak kenal dengan maksud tak kenal nama. Tahu nama Muhammad Rasulullah, tapi tak kenal hakikatun Nabi SAW. Yang ni yang disebutkan oleh baginda Rasul SAW. Dan moga kita tidak termasuk golongan tadi. Lepas tu kena tahu kedudukan Nabi. Dan dalam Isra' Mi'raj juga disebutkan kepada Nabi, hadisnya panjang, saya tak baca semua, nah, yang bahawa Rasulullah disebutkan bahawa Nabi adalah awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Orang yang akan memberi syafaat yang pertama dan diberi izin untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesemua kedudukan tadi ini dalam perjalanan malam tersebut diceritakan dengan hadis yang panjang lebar. Dan tujuan apa Nabi pergi tadi? Jauh perjalanan Nabi, naik ke Sidratil Muntaha, melihat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di Sidratil Muntaha ni kata ulama ada Mi'rajus Samaniyah. Mi'rajus Samaniyah ada 8 mi'raj yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi naik peringkat demi peringkat. Nah, peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat sampai peringkat yang ke-8. Dan seakan-akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap peringkat yang dinaiki oleh Nabi bermakna semakin bertambah ilmu baginda Nabi dan pengetahuan baginda Nabi tentang akuan, tentang makhluk dan alam ini seluruhnya, dan diperlihatkan di depan mata kepala Nabi sendiri. Dan Nabi bukan hanya menceritakan kepada umat tentang neraka, tentang syurga, tentang malaikat, tentang Rabbul Jalil dengan ilmu sahaja semata-mata. Nabi bukan diberikan kasyaful ilmi sahaja, Nabi diberikan dengan kasyafu asyuhudi, diberikan penglihatan dengan semua perkara tersebut dengan yang hakikah. Kita mengajak tauhid, ibu ayah semua baca sifat 20, kita hanya kenal sifat sahaja pada waktu tersebut. Zat Allah Ta'ala tak ada siapa pernah tengok. Betul? Yang kita kena sifat. Sebab zat tidak akan mampu kita ketahui secara sepenuhnya, dan tak ada orang boleh tengok zat Allah Ta'ala dalam masa tengah duk hidup ni, tak akan boleh tengok, melainkan Rasulullah sahaja. Sebab tu waktu Nabi Musa minta nak tengok Allah, Rabbi arini anzur ilaik, yang ni Allah Ta'ala kata kepada Sayyidina Musa alaihi salam bahawa kamu telah minta sesuatu yang bukan hak kamu, wahai Musa. Kamu telah mendapatkan kedudukan kalimullah sebagai orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu minta kedudukan yang lebih atas, minta kedudukan yang bukan kedudukan kamu. Ini adalah suatu permintaan yang tidak dibenarkan.
Lepas tu Nabi Musa minta ampun dengan Allah. Karena kedudukan tadi, kedudukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahaja yang boleh tengok Allah dalam hal dia masih hidup. Faham? Nabi saja kedudukan tersebut, bukan Nabi Allah Musa. Sebab tu ketika tersebut Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan kaum yang datang untuk melihat Allah Ta'ala tadi, dimatikan, kemudian dihidupkan semula. Kenapa? Karena telah meminta sesuatu yang bukan haknya baginda Musa alaihi salam. Itu hak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan tersebut tak ada siapa boleh langkau. Dan bila Nabi melihat kesemua perkara tadi, maksudnya kita mengaji dalam kitab tauhid, bab sam'iyat, bab nubuwat, bab ilahiyat, kesemua yang kita mengaji tadi diperhati, dilihat oleh Nabi dengan ainur ra'sihi, mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kita kalau kata baca tentang madu, buka kitab madu, bukan madu 3, madu lebah. Nah, lagi madu 3 pula, madu lebah. Kita buka kitab madu, Ustaz Ridwan jual madu kan? Madu lebah, kalau kita buka kitab pasal madu lebah, cerita pasal madu, tapi tak pernah tengok madu, tak pernah rasa madu, dia boleh cerita kan? Betul tak? Dalam kitab tulis madu itu manis. Dan madu lebah ni pula ada musim dia keluar, dia jadi masam. Ada musim dia keluar jadi macam cayak, macam ayak, sebab waktu tu dia minum ayak banyak. Ada musim kalau macam madu kelulut, kadang-kadang dia akan rasa macam pahit-pahit sikit. Satu masa musim tak ada bunga, lebah pi duk makan, lebah kelulut tu pi duk makan tai rebau. Dia ambil pati tai rebau. Tak boleh makan ke? Pati tai rebau pula dah. Kata. Boleh makan. Kenapa bukan kita makan tai rebau? Kita makan madu. Karena dia telah proses jadi yang halal pada waktu tersebut. Dia ambil pati tai rebau. Dan yang tu elok untuk orang asma. Ubat kalau kata waktu tu, dia akan jadi ubat untuk elok untuk asma, kata orang tua-tua yang taklah. Ya. Dia pahit-pahit sikit rasa dia. Dia madu tak rasa sama. Dan madu lebah ni pula pelik. Kalau baca dia punya cerita tentang madu lebah dan juga pembahagian perut lebah, abdomen dalam perut lebah saja pun dah luar biasa, dah sampai 2 perut ataupun dia ada 2 perut. Untuk dia proses dalam perut dia. Ajaib. Sampai ada ulama bincang, madu ni keluar kok mana sebenarnya? Keluar kok punggung ke keluar kok mulut? Kalau keluar kok punggung, dia sama macam dengan najis. Kalau keluar kok mulut, dia sama macam dengan muntah. Jadi nak ambil hukum dia najis ke tak najis ni? Bincang pula ulama. Tapi tak dibincang lagi dalam makan lah. Nah, maksudnya dah tahu dah kata benda dia halal. Maksudnya kerana istisnaat, kerana ada pengecualian dalam perkara tersebut. Tapi kalau tak pernah tengok madu, tak pernah rasa madu, sakat pegang buku madu saja, syarah dekat orang sampai terkoyak buku-buku, tetap sama lah. Sebab apa? Sebab hak yang duk dengar pun tak pernah tengok, hak yang duk syarah pun tak pernah tengok. Maka dia akan cerita sajalah pengetahuan tentang madu, betul? Tapi bila hak cerita tu dia pernah rasa, dia tak pernah tengok. Dia cuma pernah rasa sebab dia buta. Dia rasa, dia tengok tak pernah, tapi dia duduk lagi dia tahu, "Oi, manis madu tu." Dia kata. Faham? Ataupun dia pernah tengok tapi tak pernah rasa. Duduk dalam bekas apa ni madu, tapi dia tak pernah rasa. Maka dia tetap juga akan ada kekurangan pada waktu tersebut. Kenapa? Karena dia rasa tapi dia tak tengok, dan dia tengok tapi dia tak rasa. Tapi tetaplah yang rasa akan jadi lebih walaupun dia buta. Betul? Karena dia dah rasa sendiri dah macam mana tekstur madu tersebut dan macam mana dia punya perasaan dia ketika madu tadi masuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam tu kita baca kitab tauhid. Waktu baca kitab tauhid, cerita tentang Allah ada 20 sifat yang wajib kita pelajari secara tafsil, dan Allah bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga, itu tidak ada bilangan. Tak boleh kira dengan 20. Tidak terhingga. Dan kita tak tahu sifat kamalat Allah Ta'ala ni berapa banyak. Cuma yang tafsir yang secara terperinci kena menjadi 20. Bila syarah tadi, bila mai tak ada duit, habis semua syarah tadi, lupa. Allah qadir, Allah bersifat dengan qudrah. Allah wahdaniyatul af'al, kita mengaji wahdaniyah. Allah yang menjadikan segala perbuatan, Allah yang memberi manfaat mudarat. Tapi bila kita duduk depan rimau, agak-agak dalam hutan, kalau masuk jumpa rimau bertembung dengan kita, ketak ke kita rasa buat tak tahu, macam kita jumpa pokok agak-agak rimau duduk main depan ni, tahu makhluk juga dia pun.
Kemah. Macam mana waktu tu? Kan nampak dia macam kucing ni. Macam mana? Nampak gajah tempera, baru jerkah, melompat keluar lari, keluar dari bedu. Nah, baru jerkah tu tak kena ni lagi nah. Apa jangan gelak. Tok guru lari tu sebab dia panggil apa, meraihkan hal dia panggil. Nah. Jadi kalau kata kita jumpa makhluk-makhluk yang macam tu, kita makhluk gajah, harimau, dengar kata kawasan tu berantu pun tak berani lalu. Tapi kalau bab cerita tauhid, ya Rabbi, ya Karim, ya Azim, paling dengan tauhid kali dia yang bagi manfaat Allah, bagi mudarat Allah sahaja. Takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Lepas tu dia kata kawasan tu kalau lalu tak dia tumpang motor, aku tak lalu baru habis tauhid tadi. Aku tak lalu dah lagi. Dia cakap makan aku mampu dia kata. Takut pula. Maitan cerita tadi, nak runtuh masjid. Dengan tauhid tadi ni. Nampak macam dia lah orang yang paling bertauhid lagi. Waktu tu tak ada mudarat, tak ada manfaat, bila duit tak ada dalam bank, dia rasa macam mana waktu tu? Agak pipi cucuk tengok ada RM1. Cucuk tak boleh. Tak pun kat bank hilang. Dia cempera kan, keluar ni, keluar masjid ni, tengok kasut je hilang. Marah satu dunia. Jangan kata kasut hilang, keluar kata kasut. Kalau kereta hilang, keluar kereta hilang. Dia nak asal macam mana waktu tu? Allah punya, bukan saya punya. Kalau saya punya, hak tu Allah Ta'ala tetap, dia akan main balik motor tu. Tapi dalam hati, haram siapa ambil ni. Kalau macam tu maknanya di mulut sajalah tauhid kita ni, bukan di hati. Mulut kita je tauhid. Hadirin semua, Nabi SAW tengok Allah Ta'ala depan mata kepala Nabi. Tapi bukan tengok dengan cara maksudnya menyeluruh. Kerana apa? Kerana la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh diketahui secara menyeluruh, kerana yang tahu tentang Allah, Allah sahaja. Tapi melihat Allah dengan mata kepala Nabi SAW, kerana Allah tidak bertempat dilihat oleh Nabi SAW. Maksudnya ketika Nabi menyebutkan la ilaha illallah, sama tak dengan kita sebut la ilaha illallah? Sama ibu-ibu, sama Nabi sebut la ilaha illallah dengan kita sebut la ilaha illallah. Siapa kata sama? Sama Nabi semayang 2 rakaat dengan kita semayang 2 rakaat. Sama mana? Kita duk semayang waktu tu lah kita motong. Betul? Orang kita mata semayang tu dia motong. Allahu Akbar. Tu duduk kat benang dia. Jasad duduk kat masjid, badan duduk kat benang. Jasad duduk kat masjid, badan kat benang. Jasad duduk kat masjid, roh duduk kat benang. Duk teringat benang, padi, baja tak dapat lagi. Hak yang geng-geng baja bagi dia tak masuk nama, marah. Ni saya duk teringat sebab mak duk cerita pasal baja tu. Nama dia tak masuk, pening. Tak, bukan nama mak ni, nak nama orang hak yang duk teringat baja tadi lah. Lepas tu motong, kalau hak geng motong getah pula, waktu itulah ingat motong getah. Kalau hilang barang, waktu itulah nampak barang tu sebiji-sebiji dalam mayang dia tu. Allahu Akbar. Oi, duk wah motor. Duk wah kati. Beg tu. Nampak tu waktu tu. Sebab dia bukan Mi'raj dia. Sebab tu kata ulama, Mi'raj dengan jasad ini hanya Nabi sahaja yang boleh Mi'raj. Ini khususiat Nabi, kata Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Mi'raj dengan jasad hanya Nabi. Tetapi Mi'raj dengan roh ini maftuh kepada umat, kepada para wali. Allah Ta'ala boleh Mi'raj dengan roh. Dan bila Mi'raj kita dengan roh, kalau kata orang ni boleh Mi'raj kepada Allah dengan rohnya ketika solat. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan syariat solat untuk seorang hamba tadi bermi'raj kepada Allah dengan rohnya. Tapi kalau solat kita masih tidak dengan sedemikian, maka bermakna kita masih tidak mencapai lagi solat yang dengan maksud tersebut. Ini disebut oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Saya baca sikit ni dalam fasal yang ke-14. Kitab ni ada terjemahan Melayu dengan Arab. Saya baca Arab. Dia ada bahagi solat syariat dengan solat haqiqah, kata dia. Dia ada 2 solat, kata dia. Ada solat syariat dengan solat haqiqah. Kata dia, fa amma salatu syari'ati faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta. Itu solat syariat. Jadi dimaksudkan dengan solat syariat tadi apa dia? Arkanul jawarihi adh-dhahirati biharakatil
jismaniyah minal qiyam wal qiraati wal ruku' was sujud wal qu'ud was sawti wal alfaz. Dengan kita berdiri, dengan kita baca, dengan kita rokok, dengan kita sujud, dengan kita duduk, dengan baca surah, dengan kita baca Fatihah, dan semua itu dipanggil salatu asy-syariah. Yang ini disebut apa dia? Hafizu 'alas salawati. Yang ini menjaga solat kita. Kan tu dalam Quran Allah Taala sebut apa dia? Walidzalika ja'al fadlul jam'u, ya'ni qala Allah Taala hafizu 'alas salawat. Itu Allah Taala sebut dengan salawat dengan jamak. Hafizu 'alas salawat, iaitu as-salatu syariah, 5 waktu yang wajib. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanil Awliya, wa amma salatu tariqah, manakala salat tariqah pula apa dia? Fahiya salatul qalbi, salat hati. Yang ni yang ramai orang yang nak masuk ilmu hakikat, dia jadi jam kat sini ni. Sebab dia tolak syariah, dia ambil hati ni saja, baca tak habis. Dia kata tak payah dah, sampai masa kita tak payah dah solat syariat, solat hati saja, kepala otak. Nabi lagi tinggi kedudukan daripada semua ahli syariat, ahli hakikat. Dan Nabi tidak tinggal solat sampai wafat. Macam mana kamu boleh kata kamu tidak perlu solat lagi pada waktu tersebut? Cukup solat daim. Solat daim maksudnya solat salatu daimun dipanggil. Macam mana solat daim kalau kata kamu tidak bersama dengan Nabi SAW, dengan syariat Nabi SAW? Tak boleh. Kerana tu Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Hafizu 'alas salawati. Maksudnya apa dia? Hafizu 'alas salati syariah, 5 waktu. Was salatil wusta. Ni apa dia was salatil wusta? Dia panggil salatul qalbi. Kenapa? Karena qalbi ini berada pada wusta, pada pertengahan. Di tengah-tengah, di antara kanan dan kiri, kata Imam Abdul Qadir Jilani. Dan di tengah-tengah daripada atas dan ke bawah. Dan di tengah-tengah daripada as-sa'adah wa syaqawah, celakaan dan juga kebahagiaan. Hati duduk di tengah-tengah. Karena itu Allah Ta'ala sebut was-salatil wusta, dimaksudkan dengan salatil wusta salatul qalbi, li'anna al-qalba khuliqa fi wasati al-jasad. Kenapa dipanggil salatil wusta, dipanggil salatul qalbi? Karena qalbu tadi ada di tengah-tengah jasad, baina asy-shimal al-yamin was-shimal wa baina al-ulwi was-sufli, di antara alam tinggi dan alam rendah, wa baina sa'adati wasyaqawah, dan di antara bahagia dan derita. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Inna quluba bani adama baina isbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha. Jantung umat ini, anak-anak Adam ini, di antara 2 usbu' ar-Rahman. Apa dia usbu'? Kita kalau terjemah dengan jari, tapi tak boleh terjemah. Kenapa? Karena ini termasuk dalam hadis yang mutasyabih, ataupun disebut sebagai sifatun qadariyah. Jadi kena khabar balik dengan sifat tadi, usbu'ain. Maksud 2 jari kan, kalau terjemah jari. Kata ulama diterjemahkan jari tadi dengan makna apa? Dengan makna al-qahri wal-lutfi. Di antara qaharnya Allah dengan di antara latifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati di antara 2 tempat tersebut. Tamam? Sebab tu kata Nabi, kata al-Imam Abdul Wahab al-Imam Abdul Qadir Jilani, kata dia, wa bihadhihi al-ayah, dengan ayat tadi, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, dengan hadis ini, yu'lamu anna al-asla salatul qalbi, fa idza ghafala an salatihi fasadat salatuhu wa salatul jawarih, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bihuduril qalbi. Karena orang yang rosak pada hatinya ketika solat, maka rosaklah solatnya dan solat jawarihnya, solat anggotanya. Kenapa? Kerana disebut dalam hadis, la salata illa bihuduril qalbi. Tidak ada solat, maksudnya apa dia? Tidak ada solat yang sempurna melainkan dengan yang hadir hatinya sungguh dengan Allah Ta'ala. Karena al-musalli, orang yang sedang solat ni sedang bermunajat kepada Allah. Dan mahal munajatnya di mana? Di qalb, di hatinya. Sebab tu ni mir'atul as-salikin, ni ada cerminan kepada salikin yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hatinya ini. Ini panjang kalau nak syarah tentang solat al-qalbi ni, atau disebut dengan salatud daim. Yang disebutkan oleh al-Imam Sayyidina Abdul Wahab, al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Yang mana disebut ayat apa tadi yang kita baca sebelum ni di khutbah? Yang fuqaha dan ulama datang kepada Imam Abu Hasan Syadzili untuk nak cela Imam Abu Hasan Syadzili dengan
dengan solat yang dia laksanakan. Saya minta maaf ni terlajak sikit ni. Nak habis dah. Berhenti dah. Nah. Bila sampai dekat Imam Abu Hasan Syazili, Imam Abu Hasan Syazili dengan kasyaf yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau, dilihat kata dia pun ni datang nak test dia. Maka dia pun tanya, fuqaha, dia kata, kamu dah solat? Maka fuqaha ni, ulama-ulama ni jawab kata, ayyuna lam musalli, siapa di kalangan kita yang tidak solat? Dia kata, dia dah solat. Maka Imam Abu Hasan Syazili kata kepada fuqaha tadi, solat ni macam mana kamu solat? Solat yang macam mana? Solat yang menyebabkan kamu ketika mana mendapatkan masalah, kamu akan jadi tenang, macam tak ada masalah. Ketika kamu diberi oleh Allah dengan rezeki, kamu akan memberi. Kalau kamu jadi bakhil, mana satu solat? Kalau tidak, kamu tidak solat. Macam mana ayat dia? Illal musallun alladhina hum an salatihim daimun. Tahu dia? Asim, ayat dia macam mana? Ustaz apa ni, Ridwan, ayat dia macam mana? Illal musallun macam mana ayat dia? Macam mana tadi? Ingat sih? Hei, Asim. Apa ni hafal Quran tu ke ni? Illal musallin, bukan musallun. Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala sebut apa dia? Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ni yang salah sebahagian di kalangan orang yang kena nak masuk hakikat. Dia lebih syarah solat daim, dia panggil. Solat daim ni mana dia kata solat sentiasa. Ni sebut oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Tapi masalah dia salah faham ketika baca ni. Imam Abdul Qadir Jilani bukan menafikan syariat, kerana beliau sendiri ahli syariat. Dia adalah mujtahid dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi bila baca salah, menyebabkan jadi salah faham. Jadi kata dia solat daim ni maknanya solatul qalbi, solat yang tidak ada padanya henti. Kerana dia sentiasa sujud kepada Allah, hatinya sentiasa sujud kepada Allah, dia tak ada waktu. Itu panggil solat daim. Tapi bila masuk waktu solat, dia akan solat dengan solat syariat. Tapi kalau solat syariat yang dia tunduk rokok tapi hati tidak sujud, maknanya yang tunduk rokok hanya jasad sahaja. Diterima kalau rukunnya sempurna, terima. Tapi terima untuk apa? Untuk darajat sahaja dalam syurga, bukan untuk qurbah ila Allah. Kata Imam Abdul Qadir Jilani, dia hanya untuk mendapatkan darajat dalam syurga, bukan untuk mendapat qurbah ila Allah. Karena ada orang dapat darjat dalam syurga tapi tak dapat qurbah kepada Allah. Karena ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang dalam syurga, Allah akan bersama dengan dia sentiasa setiap saat dan waktu, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena hati dia sendiri sujud kepada Allah. Yang kita nak ni hati sujud. Dan solat yang berjaya tadilah menyebabkan orang tadi terjaga daripada fahsyat dan mungkar. Kenapa? Karena hatinya juga sujud. Tapi kalau solat tadi hanya dengan zahir saja, tidak dengan jasad, dengan jantung hatinya, maka ketika tersebut dia hanya rokok dan sujud pada zahir sahaja, seperti mana anggota yang digerakkan patung tapi dalamnya tidak ada roh, digerakkan sahaja. Tapi kemudian kalau disuruh untuk ikut arahan kita, tak ikut arahan dia. Dia macam patung, kita tolak badannya, tolak, angkat. Kerana dia tidak ada roh, tidak ada jasad ni, tidak ada jantung hati dalam dia untuk ikut dengan apa yang diarahkan. Boleh faham ni? Ini kena bahas dalam kitab ni, Sirrul Asrar, karangan Sayyidina Ali Imam Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala. Hadirin semua, Nabi kita naik ke Sidratil Muntaha, mendapat anugerah tersebut, turun untuk sampaikan solat tadi. Nabi bukan turun dengan hanya solat syariat sahaja, tapi solat tadi telah sampai kepada para sahabat Nabi dan mereka beramalkan dengan perkara tersebut. Buktinya sahabat ada yang ketika mana solatlah orang boleh cabut anak panah daripada kaki mereka. Waktu solat itulah orang boleh tikam belakang Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana waktu itu tidak ada lagi siapa pun dalam hatinya melainkan Allah pada waktu itu. Karena kalau dia jaga pada waktu tersebut, tak ada siapa boleh dekat dengan dia. Belakang, depan, atas, bawah tak akan boleh dekat dengan Sayyidina Umar. Dan dengan solat begitulah
yang menyebabkan para awliya illah salihin, seperti mana seorang sahabat Nabi yang mana beliau menyebutkan bila ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta ya, nama apa sahabat Nabi? Tak ingat nama? Ha? Siapa ingat? Nama apa seorang sahabat ni? Ya Allah ya Rabbi, ya, saya terlupa nama dia. Ada yang tanya kan? Wabisah. Wabisah kata silap saya, kaifa asbahta ya Wabisah? Maka kata Sayyidina Wabisah, asbahtu, dia kata setiap pagi saya berpagi-pagi dalam keadaan memandang ke arasy Allah Subhanahu wa taala dan melihat ahli syurga dalam syurga, melihat ahli neraka dalam neraka, kata dia. Itu dia. Dan apa ni, sebab dia kata sebelum tu, sebelum dia sebut, dia kata asbahtu mu'minan khalisan ya Rasulullah, saya berpagi-pagi menjadi mukmin yang khalis. Nabi kata setiap ucapan ada bukti. Apa bukti kamu ucap, kamu kata macam tu? Kata dia, saya berpagi-pagi ya Rasulullah melihat arasy Allah Ta'ala, seakan-akan saya melihat arasy Allah, dan saya melihat ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka. Apa kata Sayyidina Rasul? Arafta falzam, kamu dah tahu, kamu dah sampai peringkat tersebut wahai Wabisah, kekalkan dengan keadaan tersebut. Maksudnya kamu telah mencapai kedudukan tadi. Kedudukan siapa? Kedudukan hamba Allah yang melihat terus arasy Allah Ta'ala. Faham? Maksudnya ada tak sahabat yang sampai peringkat tersebut? Ada. Baik, siapa yang paling tinggi di kalangan umat kalau bukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan Nabi, sama dengan kita? Tak akan sama dengan kita Rasulullah. Lepas tu ada, kalau ada orang kata Nabi sama dengan kita, ada yang bahas kata Nabi nafsu dia sama dengan kita. Sebab tu Nabi kalau tengok orang perempuan, Nabi masuk dalam bilik mandi, keluar bilik, Nabi kata, kalau kamu tengok orang perempuan, kamu rasa macam apa ni, orang panggil apa, bernafsu pada ketika tersebut, pergi datangi isteri kamu dan kemudian mandi. Lepas tu dia pergi kata, Nabi pun macam kita jugalah. Nabi pun tiba ya, ni orang tak kenal Nabi sebenarnya ni. Kamu kata Nabi sama dengan kamu, Nabi sama dengan kita. Kalam tadi tak akan disebut oleh orang yang kenal Nabi SAW. Orang tak kenal Nabi dia sebut macam tu sebenarnya. Kenapa? Kerana kalam tadi tak layak disebut kepada Rasulullah. Karena kalau kamu samakan nafsu kamu dengan Rasulullah SAW, ni syaitan, ni jauh perbezaan langit dengan bumi. Nafsu kamu nafsu ammarah bisu. Nafsu baginda Nabi nafsu kamilah. Nafsu ada 7 peringkat nafsu ke dalam ilmu kesufian, dan 7 peringkat nafsu tadi, nak lalui semua peringkat nafsu tadi, kena lalui lebih kurang 10,000 peringkat untuk lalu langkah ke nafsu yang seterusnya. Orang yang nak langkah nafsu amarah, nak naik ke lawamah 10,000. Lawamah nak naik ke ni apa dia? Lepas lawamah mulhamah 10,000. Mulhamah nak naik ke mutmainnah 10,000. Mutmainnah nak naik ke radiyah 10,000. Radiyah nak naik ke mardiyah 10,000. Mardiyah nak naik ke kamilah 10,000. Maksudnya nak lalu dengan 10,000 peringkat, 10,000 peringkat, 10,000 peringkat, dan ada wirid zikirnya kena lalui. Kamu nafsu ammarah, kamu nak kata kamu sama dengan Nabi yang peringkat nafsu kamilah yang paling tinggi. Kamilah pun ada 10,000 peringkat, dan yang paling tinggi peringkatnya Rasulullah. Dan kalau kata kamu sampai peringkat kamilah tu, kalau sampai peringkat mutmainnah saja dah wali, tok wali dah. Tu peringkat yang keempat. Kalau jadi kamilah, maknanya orang ni orang yang dah jadi habis, tamam. Dipanggil insan kamil, dipanggil. Seperti Sayyidina Rasul SAW. Faham? Buaya semua. Nama pun Mi'raj. Jadi ni kita Mi'raj Ar-Ruh pada malam ni. Cukup setakat tu dulu. Panjang-panjang lagi, dia kata habislah kami malam ni. Ingat? Jadilah tu. Ada rezeki peluang kita sambung lagi perbahasan tersebut. Dan moga-moga kita kalau tak faham banyak apa malam ni sebahagian perbahasan tersebut, kurang-kurangnya kita kata kedudukan Nabi adalah kedudukan roh dan jasad yang paling tinggi, yang tidak ada siapa pun boleh menandingi kedudukan roh dan jasad Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi telah mencapai peringkat yang terakhir sebelum orang lain sampai, dah hatta Jibril pun tidak mencapai dengan ruhnya Rasulullah SAW. Tamam? Kalau begitu kita punya faham, insya-Allah kita tahu kata Nabi sempurna dengan ke roh Nabi tadi, irtiqa roh Nabi sejak ketika mana permulaan Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi dinaikkan darjat, dinaikkan darjat dan mendapatkan kedudukan yang agung ketika malam Isra dan Mi'raj, dan semakin ditinggikan darjat sampai Nabi SAW wafat.
Tamam? Sampai Nabi SAW wafat, maknanya tak ada siapa pun yang akan melangkaui martabat Nabi kita Muhammad. Dan Nabi sampai sekarang masih hidup, dan darjat Nabi sentiasa irtiqa, sentiasa naik, dan tidak akan turun sedikit pun. Macam mana orang nak potong dengan Rasulullah? Tak boleh potong. Kalau faham macam tu tentang Rasulullah, makna kamu boleh baca syama'il Nabi SAW. Kalau macam tu faham tentang Nabi, bukan saya kata saya faham, tidak. Maksudnya kalau kata kita beradab dengan Nabi, maka ketika tersebut kita dah boleh baca kitab tentang Nabi SAW. Kalau tidak, tak boleh lagi baca tentang Rasulullah, kerana nanti kita akan menganggap bahawa kemungkinan Nabi sama dengan kita pada waktu tersebut. Jadi saya cakap tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf. Jarang ni saya cakap sampai 9.30. Selalunya saya cakap sampai 9 saja, walaupun ceramah ke apa ke. Tapi malam ni di Masjid Al-Waqmadi ni, dia main, orang panggil apa, zauk dia lain macam sikit. Mungkin sebab apa ni, tepi kereta api kot no. Dia jadi nak cari tapi sikit, dia laju tu. Jadi saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara kita. Dan perbahasan yang kita sebutkan tadi ni tentang apa ni, syariat hakikah dan seumpamanya, dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan kita bukan ambil-ambilan tadi daripada sembrono, dan kita ambil daripada ambilan yang sepatutnya. Maka moga-moga kita diberikan oleh Allah dengan kefahaman, dan kita meningkatkan solat kita daripada solat yang hanya solat dengan zahir semata-mata kepada solat yang irtiqa kepada ruh, agar moga-moga kita nanti sebelum mati melihat sedikit apa yang dilihat oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Bukan melihat seperti yang dilihat oleh Nabi, tapi sekurang-kurangnya melihat apa yang disebutkan oleh Nabi sedikit pun sudah memadai, insyaAllah. Usaha sampai tahap macam tu. Selagi mana tak sampai peringkat tu, maknanya solat kita ni masih lagi solat yang hanya tunduk dan rukuk pada zahir sahaja, tapi batin masih tidak tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai peringkat tunduk zahir dan batin kita kepada Allah, waktu tu tidak ada sesuatu pun yang akan boleh memberi kesan kepada kita, dan tidak ada sesuatu pun yang akan menakutkan kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wasi'an warzuqna wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal hasanan fi ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.